Assalamualaikum, saya Anissa Syuhada binti Mustafa akan membentangkan pernyataan masalah tentang isu poligami. Isu poligami atau beristeri lebih daripada satu sering menjadi perbualan orang ramai. Dalam Islam, amalan berpoligami ini dibenarkan dan ia sah di sisi agama. Namun, ada juga yang mempertikaikan konsep poligami dalam Islam ini, iaitu mengapa lelaki dibenarkan berkahwin lebih daripada satu. Apa itu poligami? Secara umumnya, poligami bermaksud amalan perkahwinan di mana seseorang itu mempunyai lebih daripada seorang pasangan hidup. Mengapa Islam membenarkan lelaki berpoligami? Sebenarnya, Al-Quran adalah satu-satunya kitab agama di dunia yang menyatakan anjuran untuk kahwinilah seorang sahaja. Tiada kitab lain di dunia ini yang mempunyai ungkapan khusus seperti itu yang membataskan had jumlah isteri yang dibenarkan. Dalam surah An-Nisa, ayat ketiga telah menyatakan hal ini. Islam telah membataskan jumlah isteri yang boleh dikahwini hanya kepada 4 orang isteri sahaja. Lelaki Islam dibenarkan untuk berkahwin lebih daripada satu isteri dengan syarat dia mestilah adil terhadap semua isteri-isterinya. Perlu juga difahami bahawa poligami dalam Islam bukanlah satu peraturan atau kewajipan. Ia adalah satu pengecualian atau pilihan. Jadi, tidak wajib untuk seseorang lelaki Muslim itu mengahwini lebih daripada seorang isteri. Namun, dia boleh buat demikian sekiranya mampu bersikap adil terhadap semua isterinya. Dalam kitab-kitab lain, seseorang itu dibenarkan untuk berkahwin seramai mana isteri yang diingini. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada potensi poligami sebagai alternatif bagi individu tertentu. Antaranya ialah, pertama, tidak mempunyai anak. Islam membolehkan poligami jika seorang isteri tidak dapat memiliki anak setelah usaha yang berkekalan dan berpanjangan. Suami boleh berkahwin dengan wanita lain untuk mendapatkan zuriat yang secara sah. Yang kedua adalah, isteri menderita penyakit yang berpanjangan. Jika isteri mengalami penyakit kronik yang sukar untuk disembuh, hal ini membuatkan kehidupan suami dan isteri menjadi tidak normal. Poligami dibolehkan sebagai jalan penyelesaian untuk memenuhi kebajikan suami dan tanggungjawab terhadap keluarga. Yang terakhir adalah, isteri sukar dididik. Jika seorang wanita suka untuk dibentuk dan dididik, talak pertama dan kedua mungkin tidak membawa kepada perubahan. Suami lebih memilih untuk menceraikan isterinya dan berkahwin dengan wanita lain untuk menenteramkan hatinya dan mendapatkan perilaku isteri yang lebih baik. Nama saya Najiyah binti Abdul Syukur dan hari ini saya akan menerangkan kesan poligami. Terhadap dua kesan poligami, iaitu yang pertama terhadap isteri dan yang kedua adalah terhadap anak-anak. Yang pertama kita akan bagi kepada kesan terhadap isteri. Yang pertama ialah kesan poligami terhadap isteri. Kesan yang pertama adalah mengakibatkan gangguan psikologi kepada isteri dan anak, di mana ianya akan mengganggu psikologi isteri kerana timbulnya perasaan bersalah dan menyalahkan diri atas pilihan poligami suaminya kerana ketidakmampuannya menjalankan tugas sebagai seorang isteri yang tidak bersedia menerima syaratnya untuk dijadikan sebagai isteri kedua. Yang kedua adalah institusi keluarga akan musnah dan berpecah belah. Hal ini disebabkan oleh konflik antara isteri dalam pengurusan keluarga, seperti sukar bagi mereka untuk mengatur dan berkongsi tugas dan sukar juga bagi suami untuk bersikap adil terhadap isterinya. Yang ketiga adalah mengakibatkan keganasan rumah tangga yang ditimpa oleh isteri dan juga anak-anak. Seperti contoh yang berlaku di Pakistan pada tahun 2004, di mana seorang suami sanggup meracuni isterinya kerana tidak mendapat persetujuan untuk berpoligami. Hal ini telah menyebabkan wanita tersebut meninggal dunia dan meninggal dunia. Yang terakhir adalah kesan kepada anak-anak, iaitu adalah kesan negatif. Antara contoh kesan negatif kepada anak-anak adalah secara emosi maupun tingkah laku. Hal ini menyebabkan anak-anak turut mengalami tekanan hidup dan mereka mula menunjukkan perubahan sikap yang drastik seperti melarikan diri daripada rumah. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa poligami lebih banyak mempunyai kesan negatif daripada kesan yang positif. Di Malaysia, isu poligami merupakan perbincangan yang melibatkan aspek-aspek agama, budaya dan undang-undang. Sebagai sebuah negara dengan majoriti penduduk Muslim,
Malaysia merangkumi sistem undang-undang syariah Islam yang mengawal amalan poligami. Walaupun poligami dibenarkan dalam Islam, syarat-syarat tertentu seperti keadilan terhadap setiap isteri harus dipatuhi. Pendekatan ini bersandar pada prinsip-prinsip agama untuk mengawal dan menguruskan perkahwinan. Antara aspek undang-undang keluarga Islam di Malaysia memainkan peranan penting dalam mengatur isu-isu poligami ialah undang-undang ini menetapkan prosedur dan syarat-syarat khusus yang perlu dipatuhi oleh mereka yang ingin meneruskan amalan poligami. Mahkamah Syariah memainkan peranan utama dalam menangani perkara-perkara berkaitan dengan poligami dan menentukan keadilan dalam kehidupan perkahwinan. Selain itu, usaha pendidikan kesedaran masyarakat juga diperkenalkan untuk memahamkan masyarakat tentang hak dan tanggungjawab dalam konteks poligami. Program-program pendidikan agama, ceramah dan forum kesedaran di masjid dan masyarakat tempatan memberikan ruang untuk menyampaikan pengajaran yang berkaitan dengan isu ini. Kerjasama antara agensi kerajaan seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan NGO yang fokus pada hak dan kesejahteraan wanita menjadi penting dalam melindungi hak-hak wanita dalam konteks poligami. Program-program yang menggalakkan kesetaraan gender dan hak-hak wanita turut menjadi aspek penting dalam memastikan keadilan dalam perkahwinan. Akhir sekali, keselamatan dan kesejahteraan wanita yang terlibat dalam poligami menjadi keutamaan. Sistem sokongan, pusat perlindungan wanita dan perkhidmatan kesihatan mental dan fizikal diperlukan untuk memastikan mereka dilindungi dari eksploitasi dan ketidakadilan. Secara keseluruhan, penyelesaian terhadap isu poligami di Malaysia melibatkan kombinasi pendekatan agama, undang-undang pendidikan kesedaran masyarakat, kerjasama antara agensi dan NGO serta penekanan pada keselamatan dan kesejahteraan wanita. Usaha ini perlu dilaksanakan dengan pemahaman mendalam terhadap budaya dan nilai-nilai masyarakat Malaysia. Selain daripada penyelesaian yang diperincikan sebentar tadi, terdapat langkah dan inovatif yang terbaru yang perlu diambil kira. Antaranya adalah tidak disarankan tinggal berjauhan. Hal ini kerana ia suka untuk menjaga keseimbangan kedua-dua isteri secara adil. Tinggal berjauhan juga boleh menimbulkan kos yang tinggi, kesempitan masa dan tenaga yang banyak ketika dalam perjalanan serta boleh menambahkan impak negatif kepada keharmonian rumah tangga. Selain daripada itu, memberikan masa yang cukup untuk setiap pasangan. Hal ini untuk memastikan setiap isteri merasa dihargai dan mendapat perhatian yang adil dan secukupnya. Seterusnya, institusi keluarga. Membangunkan program dan inisiatif yang memperkukuhkan institusi keluarga dan memberi tumpuan kepada hubungan yang sihat dan harmoni dapat menjadi pendekatan jangka panjang untuk mengurangkan insiden poligami. Selain itu, kaunseling keluarga menyediakan perkhidmatan kaunseling keluarga yang boleh membantu pasangan menangani masalah dan mencari penyelesaian konflik sebelum ia mencapai tahap di mana poligami dianggap sebagai satu-satunya pilihan. Akhir sekali, kesihatan dan sokongan. Menyediakan perkhidmatan kesihatan mental dan fizikal serta sokongan psikologi kepada wanita yang berada dalam situasi poligami. Ini boleh membantu mereka menguruskan cabaran emosi dan mendapatkan bantuan jika diperlukan. Sebagai kesimpulannya, poligami di Malaysia dipengaruhi oleh ketidaksefahaman masyarakat terhadap konsep dan falsafah poligami dalam Islam. Walaupun dibenarkan seperti perceraian, adalah tidak digalakkan kecuali sebagai penyelesaian masalah masyarakat. Namun, isu poligami ini masih diperbincangkan terutama tingkat dalam penyalahgunaannya. Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia (NCWO) mengakui tidak menentang poligami tetapi mendesak pentadbiran yang adil dan berkebajikan terhadap isteri dan anak-anak. Kezaliman dalam poligami bukanlah kesalahan sistem tetapi disebabkan oleh kegagalan masyarakat dalam memahaminya. Oleh itu, ketua keluarga harus memastikan rumah tangganya memenuhi prinsip-prinsip dalam Al-Quran untuk menghindari kezaliman dalam perkahwinan sama ada monogami atau poligami. Dalam bentuk perkahwinan, sama ada monogami atau poligami, ketua keluarga perlu memastikan agar rumah tangganya mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Oleh yang demikian, kezaliman dan penyelewengan tidak akan berlaku dalam sesebuah institusi kekeluargaan Islam.